Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi kembali kita hari ini untuk di mana saya akan bincangkan bahagian kedua, ya. Bahagian kedua dalam satu siri pendedahan, ya, yang berkisar di sekitar tajuk am, ya. Apa yang UMNO tidak ingin rakyat tahu, ya. Jadi hari ini adalah bahagian kedua dalam satu siri yang berkisar di sekitar tajuk apa yang UMNO tidak ingin rakyat tahu. Saya akan bongkarkan, dan untuk hari ini tajuknya adalah Habislah Bosku. Jadi hari ini adalah pendedahan. Okey, hari ini adalah pendedahan, dan saya minta anda semua untuk bersama saya sehingga akhir siaran ini, di mana hari ini saya akan buat pendedahan yang mengejutkan, yang anda pasti akan dapati menarik, ya. Saya janji anda akan dapatinya menarik. Jadi bersama saya sehingga hujung rancangan. Okey. Sebab selama ni orang akan kata, mana bukti, ya, mana bukti kalau kata bosku tak popular, mana bukti itu. Jadi hari ini saya akan tampilkan bukti, fakta sahih menggunakan data, ya, menggunakan data. Jadi orang tak boleh pertikai lah, tak boleh pertikai. Dan dalam ini bahagian kedua, dan dalam bahagian pertama, iaitu semalam, saya ada membuat satu live. Jadi anda perlu rajin jika anda nak tahu, dapat gambaran sepenuhnya apakah kemungkinan yang akan dihadapi oleh UMNO di Johor. Jadi anda wajib rujuk live semalam. Okey, jadi anda boleh pergi, sama ada scroll ke bawah ataupun pergi ke YouTube Regi J.C. Ritaudin, dengan di mana anda boleh menonton live semalam. Tajuknya Habis Terlondeh UMNO, rahsia besar UMNO dah terbongkar. Saya janji jika anda menonton live malam, anda akan dapat maklumat yang penting, anda akan dapat pencerahan yang penting, dan anda akan mula faham apakah yang bakal dihadapi oleh parti-parti yang bertanding pada PRU 15 dan juga di Johor, ya. So rujuk live semalam di YouTube Regi J.C. Ritaudin. Baik, hari ini saya akan meneruskan dengan bahagian kedua, iaitu tajuknya Habislah Bosku. Sepintas lalu, ya, live semalam saya ada memerincikan, menjelaskan mengapa kenyataan bahawa apabila ada pertandingan banyak penjuru, ianya akan memecahkan undi pembangkang. Mengapa ianya tidak lagi terguna pakai hari ini? Sebab dinamik politik di Johor dan dinamik politik kebangsaan sudah berubah banyak. Okey. Kalau dulu-dulu, ya, memang benar, ya, sebab ada hanya satu kumpulan fokus, satu kumpulan yang mempunyai tumpuan, iaitu kumpulan yang menyokong Barisan Nasional. Maka oleh kerana hanya ada satu kumpulan fokus yang nyata, maka apabila kita masuk medan pilihan raya, pengundi terbahagi kepada kumpulan fokus ni, iaitu mereka yang sokong Barisan Nasional dan mereka yang tidak sokong Barisan Nasional. Jadi mereka yang tidak sokong Barisan Nasional tidak ada fokus kat mana-mana parti, maka jika ada pertandingan banyak penjuru, undi pecah. Ini formula dulu-dulu terguna pakai. Tetapi selepas PRU 14, ianya berubah. Okey, sebab ada dua kumpulan fokus, ataupun pada PRU 14 ada dua kumpulan fokus, mereka yang menyokong Barisan Nasional dan mereka yang menyokong Pakatan Harapan. Dan kemudian selebihnya adalah mereka yang menolak Barisan Nasional dan mereka yang menolak Pakatan Harapan. Jadi jika ada 4-5 penjuru, ianya memecahkan undi selebihnya, iaitu mereka yang menolak Barisan Nasional dan mereka yang menolak Pakatan Harapan, kerana mereka tidak ada fokus kat mana-mana. Jadi memang benar, jika ada banyak penjuru, masih undi selebihnya akan pecah.
Tetapi bahagian selebihnya tu yang tidak menyokong barisan dan tidak menyokong pakatan semakin berkurang, kerana ada dua kumpulan fokus, iaitu mereka yang menyokong Barisan Nasional dan mereka yang menyokong Pakatan Harapan. Dan bermula dengan PRU14 sudah jadi satu kelaziman di Malaysia, di mana kumpulan-kumpulan yang menyokong parti mereka ni sudah jadi hampir-hampir beku. Okey, memang boleh berubah, tapi dia ada penyokong dia yang tetap. Okey, kalau berubah di sekitar 10% maksimum undi popular lah. Okey, tetapi sekarang sudah ada tanda-tanda wujud satu lagi kumpulan fokus. Maknanya bukan hanya ada dan sekarang ada Perikatan Nasional lagi. Memang sokongan terhadap Perikatan Nasional rendah, tetapi masih ada satu kumpulan fokus yang nyata, iaitu sekarang ada kumpulan yang menyokong Barisan Nasional, ada kumpulan yang menyokong Pakatan Harapan, ada kumpulan yang menyokong Perikatan Nasional walaupun kecil. Sudah ada 3 kumpulan fokus, dan di Melaka kita sudah lihat tanda-tanda wujud satu kumpulan baru, iaitu kumpulan yang tercari-cari blok alternatif atau blok kuasa ketiga. Maka bila tidak wujud blok kuasa ketiga atau blok alternatif di pilihan raya negeri Melaka, mereka tidak turun. Itu yang menyebabkan penurunan mendadak dalam bilangan yang keluar mengundi, berlaku boikot pengundi. Jadi ada tanda-tanda, bukti tidak ada lagi, belum teruji, tetapi ada tanda-tanda wujud kumpulan keempat. Jadi di Johor ni, bila ada 4 kumpulan penyokong barisan, kumpulan penyokong pakatan, kumpulan penyokong perikatan, dan kumpulan yang tercari-cari blok ketiga atau alternatif, maka selebihnya, iaitu kumpulan yang tidak menyokong mana-mana puak ni, menjadi terlalu kecil. Dan jika berlaku banyak penjuru, ianya hanya memecahkan undi kumpulan terlalu kecil itu. Kita lebih kurang boleh abaikan, bukan abaikan terus, tetapi ianya amat kurang penting. Dan tidak benar kenyataan bahawa apabila berlaku pertandingan banyak penjuru, ianya akan memecahkan undi pembangkang. Sebab dulu pembangkang dia tidak fokus kat mana-mana parti. Sekarang pembangkang pun ada kumpulan-kumpulan dia. Jadi kenyataan tu atau konsep tu tidak lagi terguna pakai. Jadi saya telah memerincikan panjang lebar benda ni, dan anda boleh rujuk kat live semalam. Anda akan dapatinya menarik. Ya, dan saya telah beri contoh-contoh untuk anda lebih memahami. Ya. Jadi saya membuat satu kenyataan semalam, bahawasanya dalam membuat kesimpulan, ya, bahawasanya jika saya jangka, jika di Johor 85% atau lebih keluar mengundi, ya, 85% atau lebih keluar mengundi, syaratnya ramai kena keluar mengundi lah, maka ianya akan memberi satu peluang kepada blok alternatif atau blok ketiga. Dan dalam konteks pilihan raya negeri Johor, blok alternatif atau blok ketiga ialah Pejuang dan Warisan. Ianya memberi peluang kepada mereka untuk mendapat sejumlah besar undi tertentu, ya. Jadi jika ramai keluar mengundi, lebih 85%, jadi orang yang dulu seperti yang kita lihat di Melaka, ya, orang yang tak sokong barisan dan pakatan tetapi memandangkan tidak ada pilihan, mereka keluar juga mengundi. Jadi undi mereka berpecah antara pakatan dengan barisan. Tapi bila wujud kuasa ketiga, mungkin undi pakatan dan barisan akan meresap sedikit ke arah blok alternatif ni. Dan kemudian orang yang tak mau keluar mengundi sebab tak ada alternatif, mereka akan keluar. Jadi tak mustahil, ya, secara kolektif di Johor, jika ramai keluar mengundi, tak mustahil jumlah peralihan undi popular daripada barisan campur pakatan campur perikatan boleh sampai 20%. Dan kemudian kalau kita campur blok penyokong yang tertunggu-tunggu, blok kuasa ketiga atau blok alternatif, ianya boleh sampai 30% atau 35% secara total. Tidak mustahil. Walau bagaimanapun saya tidak membuat ramalan, saya hanya menyampaikan satu kemungkinan, kerana akhirnya benda ni tak pernah diuji, jadi tidak ada sesiapa yang tahu. Jadi
jangan tuduh saya buat ramalan sebab saya tidak buat ramalan. Apa-apa boleh terjadi di Johor. Okey, itu semalam. Baik. Sebelum saya ke penghujahan hari ini, saya sebenarnya masa soal jawab semalam saya tertunggu-tunggu 2 soalan, tapi tak ada siapa yang tanya. Soalan pertama yang saya tertunggu-tunggu ialah dalam penjelasan saya semalam saya tak sentuh undi atas pagar. Sebab dalam pilihan raya selalu berlaku undi atas pagar. Atau dalam bahasa parti-parti politik, undi putih ialah undi yang confirm akan sokong parti tertentu, undi hitam ialah undi yang confirm tidak akan sokong parti tertentu, dan undi atas pagar ni orang kata undi kelabu atau grey voters. Okey. Memang akan ada undi atas pagar, tapi dalam penjelasan semalam saya abaikan pengundi atas pagar untuk mempermudahkan penjelasan saya. Kerana untuk tujuan niat saya untuk mengetengahkan bagaimana wujud satu kumpulan baru pengundi yang tertunggu-tunggu blok alternatif, memang saya dapati adalah lebih mudah bagi saya tidak menyentuh undi atas pagar, ya, kerana sebenarnya banyak pertimbangan yang saya tidak buat untuk memudahkan lagi penyampaian agar ianya tidak rumit. Kemudian soalan kedua yang saya tertunggu-tunggu yang orang tak tanya ialah bagaimana pula dengan undi 18. Jadi bila saya kata 80 blok kuasa ketiga atau blok ketiga ada peluang yang cerah, tetapi perlu ada ramai keluar mengundi, iaitu 85% atau lebih. Ada orang tanya, orang patut tanya saya, 85% ni Regi berpandu kepada PRU 14, tetapi memandangkan sekarang ada satu kumpulan pengundi baru iaitu undi 18, mereka tidak semestinya mempunyai mindset yang sama dengan pengundi-pengundi berumur 21 tahun dan lebih. Jadi seharusnya 90% atau lebih keluar mengundi. Jadi saya nak sentuh di sini sedikit berkenaan dengan undi 18. Okey. Jadi undi 18, kalau di negara luar, mereka yang berumur 18 tahun dan sebagainya, di negara-negara barat, rakyatnya bila dah umur 18 tahun mereka lebih bebas berbanding dengan budaya kita. Biasanya mereka akan keluar rumah, hidup bersendirian, mereka akan bebas. Tetapi di Malaysia biasanya lazimnya apabila anak-anak belum berkahwin, ya, walaupun mereka dah bekerja, tapi biasanya dalam umur 18 hingga 21 tahun ni ramai yang terutama di kawasan bandar mereka masih belajar college dan sebagainya, ya. So mereka biasanya masih di bawah pengaruh ibu bapa. Ini budaya kita. Jadi lazimnya umur 18 hingga 20 tahun ni dia amat terpengaruh dengan ibu bapa. Jadi bila kita nak cerita berkenaan dengan pihak mana yang mereka akan undi, mereka akan lebih cenderung ke arah pihak yang disokong oleh ibu bapa, iaitu pengundi-pengundi lama. Cuma tak spesifik lah. Contohnya ibu bapa menyokong blok kerajaan, contoh. Jadi blok kerajaan yang lah ni adalah barisan dan perikatan. Jadi mungkin akan berubah sedikit. Mungkin ibu bapa dia sokong barisan, mungkin anak dia sokong perikatan, tetapi dia masih terpengaruh dengan ibu bapa. Ataupun mungkin ibu bapa dia penyokong pakatan. Jadi lazimnya anak dia akan terikut-ikut, ya, lazimnya lah. Dan mungkin ibu bapa dia tercari-cari alternatif. Di situ anak dia ada lebih peluang, sama ada dia nak undi pejuang atau dia nak undi warisan, ya. Tetapi ibu bapa dia, orang-orang yang lebih matang, dia akan lihat muda sudah terjerat dengan pakatan. Muda bukan lagi dikira alternatif, malah muda secara tidak langsung sudah jadi sekutu Barisan Nasional, ya, sebab Pakatan Harapan lah ni adalah sebahagian daripada keluarga besar kerajaan Malaysia. Jadi mereka juga akan terpengaruh, dan di situlah timbul tanda soal kemampuan muda menarik undi muda. So kita tak boleh tolak kemampuan muda, tetapi sekarang kita tak tahu. Okay? So undi 18 di negara ni memang sebahagian besar, bukan semua, tetapi sebahagian besar memang terpengaruh dengan ibu bapa, ya. Of course ibu bapa boleh kata awak seharusnya undi barisan, tapi akhirnya bila individu tu pergi ke kotak undi tu,
di stesen dia tu, apa yang dia pangkah ibu bapa dia memang tak tahu. Ini benar, tetapi majoriti akan terpengaruh dengan ibu bapa. So itu jawapan dia lah. Baik, hari ini saya nak beritahu secara terus terang, bosku tidak ada pengaruh sebesar yang diwar-warkan. Saya sudah dedahkan, tetapi hanya setakat bercerita dulu. Hari ini saya akan tunjuk bukti. Dulu saya kata bosku ni, Najib ni, dia sentiasa merancang untuk pergi ke satu tempat keramaian, kemudian bergambar, bersalaman, dan memang jadi budaya orang Malaysia, walaupun mereka suka tak suka, mereka akan salam, ya, dan bergambar, selfie. Lebih-lebih lagi, nama awak sudah digelar penjenayah di seluruh dunia. Jadi anda dah popular, anda dah menjadi sensasi. Walaupun orang tu tak akan undi anda, tapi sebabkan anda sensasi, mereka masih akan selfie, masih akan salam. So Najib suka pergi ke tempat orang ramai. Okey. Malah kadang-kadang dia rancang satu-satu event di tempat orang ramai, seperti dekat Sogo, dekat sini, dan dia ada ramai orang-orang dia yang berbayar, ya, yang akan menguruskan perjumpaan-perjumpaan, ya, di mana orang-orang dia pun akan ada di situ, dan itu menunjukkan satu situasi di mana ada ramai orang. Okey. Saya tahu ianya ada banyak yang berbayar. Okey. Anda perlu lihat, ya. Contohnya hari itu saya bongkarkan, Najib tulis di Facebook, rakan-rakan dia suruh jangan balik dulu, kita pergi ke satu tempat. Najib kata okey. Seolah-olah orang yang beratus-ratus orang dalam gambar tu, orang Cina tu, menunggu Najib. Lepas tu bersalam dan sebagainya, dia letak gambar. Nak beri persepsi bahawa dia popular. Tetapi esoknya, pengerusi atau Presiden Persatuan Cina Johor Bahru berkata, kehadiran Najib dalam satu tokong purba dalam pada berlaku upacara keagamaan orang Cina di situ adalah satu benda yang mereka kesalkan. Sebab Najib tidak dijemput dan benda tu boleh jadi sensitif. Ya. So dia pandai timbulkan persepsi, ataupun dia pergi dengan orang popular. Najib popular sebab nama dia busuk. Dia pergi dengan orang popular satu lagi, mungkin orang kenamaan. So semestinya ada lebih ramai yang beri perhatian. Kemudian dia bergambar, nampak seolah-olah dia lagi popular. Tetapi data menunjukkan bosku tidak ada pengaruh. Okey. Saudara-saudari, fenomena bosku ni memuncak pada tahun 2020. Dan kebetulannya pada tahun 2020 berlaku satu pilihan raya kecil yang amat penting. Dan saya bacakan di sini, saya lupa tarikh dia. Pada 4 hari bulan Julai 2020 berlaku pilihan raya kecil Chini. Chini ni adalah kawasan Dun, tetapi ianya terletak dalam kawasan Parlimen Pekan. Kawasan Parlimen Pekan ni kawasan siapa? Kawasan bosku. Ya. Jadi itu kubu kuat Barisan Nasional, itu kubu kuat bosku. Okey. Dan pada masa itu Muafakat Nasional masih hidup. Sekarang ni dah matilah, walaupun apa dia orang kata ni dah mati, berkubur. Ya. Masa tu hidup. Dan masa tu PAS dengan UMNO dalam pilihan raya kecil bekerjasama. Dan jika UMNO letak calon, PAS takkan letak calon. Dan seluruh penyokong PAS akan sokong calon UMNO. Jadi walaupun UMNO yang letak calon dekat sini, kita anggap itu calon UMNO PAS. Sebab dapat sokongan UMNO dengan PAS. Pada PRU 14 juga UMNO dengan PAS ada bekerjasama. Tetapi di sini UMNO letak calon dan PAS letak calon. Jadi jika kita ingin bandingkan keputusan pilihan raya Chini pada pilihan raya kecil 2020 dengan PRU 14, kita perlu ambil keputusan undi yang diperolehi oleh calon UMNO pada PRK Chini dan bandingkannya dengan keputusan calon UMNO dan calon PAS dicampur bersama. Sebab di PRK Chini penyokong UMNO dan PAS menyokong calon yang diletakkan sama ada oleh UMNO dan PAS. Jadi kita perlu ambil keputusan jumlah undi yang diperolehi oleh calon PAS,
campur dengan keputusan yang jumlah undi yang diperoleh oleh calon UMNO pada PRU 14, kemudian banding dengan undi yang diperolehi oleh calon UMNO di PRK Cini, baru betul. UMNO sengaja tidak lakukan benda tu untuk timbulkan persepsi kita menang besar. Jadi bila kita campur undi PAS dengan UMNO di PRU 14, ya, kita campur, ya. Jadi kita campur dan kemudian kita bandingkan undi yang diperolehi oleh calon UMNO di PRK Cini, kita akan dapati bahawa calon UMNO hanya berjaya meraih 13,872 undi atau 91% daripada jumlah undi sah yang dikira, iaitu penurunan, saudara-saudari, penurunan sebanyak 10.1% undi berbanding jumlah yang diperolehi oleh calon UMNO dan PAS pada PRU 14. Jadi di sini kubu kuat Najib dalam pada bosku memuncak, dalam pada muafakat nasional kononnya akan membawa angin perubahan. Undi Melayu Islam terhadap calon UMNO PAS di sini pada PRK 2020 menurun berbanding dengan PRU 14 sebanyak 10.1%. Itu pun lawan calon-calon bebas. Itu pun Barisan Nasional berkempen seolah-olah itu pilihan raya umum. Najib berkempen seolah-olah dia yang calon. Kempen hari-hari, siang malam, macam pesta. Tapi turun 10.1%. Jadi kubu kuat Najib sendiri pun fenomena bosku, kalau lihat Facebook Najib, dengan gambar-gambar, dengan persepsi yang ditimbulkan, dengan video-video salam bosku dengan orang ramai, kononnya hebat, tapi kubu kuat sendiri pun kantoi. Ini data sahih dan ini bukti pertama. Kemudian kita lihat di Melaka. Melaka ni kita dah tahu. Anda rujuk live saya semalam. Itu yang saya perlu tekankan di sini, wajib anda rujuk live saya semalam di YouTube Regi J. Siri Taudin. Itu bahagian pertama, yang ni bahagian kedua. Jadi saya ada bercerita panjang lebar berkenaan dengan Melaka. Ya. Di Melaka berlaku boikot, penurunan peratusan yang mengundi sebanyak 20% sebab ramai frust dengan Pakatan Harapan, ramai frust dengan Barisan Nasional. Dan alternatif tak ada. Jadi mereka duduk rumah. 20% penurunan. Jadi bila peratus yang keluar mengundi itu menurun, jadi yang ada yang keluar tu sama ada mereka penyokong tegar barisan atau penyokong tegar pakatan. Jadi majoriti dalam peratus yang keluar mengundi itu adalah penyokong tegar barisan. Jadi sudah sepatutnya undi popular Barisan Nasional meningkat mendadak peratusan dia berbanding dengan PRU 14. Ini tidak, naik 2% je di Melaka. Jadi kalau yang duduk rumah tu turun mengundi, kalau peratusan yang keluar tinggi, dijangka undi popular Barisan Nasional akan turun mendadak berbanding dengan PRU 14. Dan itu pun majoriti pengundi adalah penyokong Barisan Nasional, tapi di 12 kerusi Barisan hanya berjaya menang dengan majoriti tipis, kurang dari 1,000 undi. Jadi sekali lagi ini menunjukkan fenomena bosku gagal membawa impak di Melaka. Sekali lagi UMNO Najib berkempen seperti pilihan raya umum. Walaupun dia tak bertanding di Melaka, tapi dia berkempen seolah-olah dialah calon menteri besar Melaka, ketua menteri Melaka. Jadi bukti-bukti ini daripada tahun 2020 di mana fenomena bosku memuncak sehingga baru-baru ini ada bukti amat nyata. Najib nak letak apa dalam Facebook dia? Dia nak bergambar dengan duta mana? Dia nak buat majlis keramaian dan tunjuk seolah-olah orang-orang semua tu duk tunggu dia kat sana. Data bercakap, menunjukkan bahawa fenomena bosku bukan hanya gagal membawa impak, dia semakin merosot. Jadi di Johor, kalau anda rujuk live saya semalam, anda faham pemerincian saya.
Tujuan mereka buat banyak penjuru, letak proksi-proksi mereka bukanlah untuk memecahkan undi pembangkang. Sebab saya dah ceritakan dan anda perlu rujuk untuk faham, konsep memecahkan undi pembangkang tidak lagi terguna pakai dalam dinamik politik hari ini. Jadi tujuan dia peletak banyak calon adalah untuk menimbulkan persepsi. Sebab rakyat tak faham. Rakyat ingat, kalau ramai rakyat masih terfikir-fikir formula lama. Ada penyokong BN dengan orang yang tolak BN. Jadi orang yang tolak BN ni, kalau anda letak banyak penjuru, jadi undi mereka akan berpecah dan BN akan menang. Jika ramai keluar mengundi di Melaka, memang BN boleh jadi terima kejutan besar. Ya. Jadi mereka letak banyak penjuru supaya rakyat frust. Alah, kalau tengok ada 7, 8, 9 penjuru, habis. Ini mesti berpihak pada BN, jadi ramai tak mau keluar mengundi, jadi malas, jadi frust. Sebenarnya tak betul lagi. Nak ada 10 penjuru sekalipun, lagi ramai keluar mengundi, kebarangkalian lebih tinggi BN akan terima kejutan, PH akan terima kejutan, dan PH memang dah teruk sekarang. Ya. Cuma kita tak boleh kata 100% pasti sebab belum teruji tahap sokongan terhadap blok alternatif atau blok kuasa ketiga. Tetapi BN amat takut ramai keluar mengundi. Jadi dia nak timbulkan persepsi bahawa memang BN akan menang besar. Dia letak banyak penjuru, ada proksi-proksi, supaya rakyat takut, jadi frust. Ini 7-8 penjuru mestilah dapat BN, jadi dia tak nak keluar. Ini palsu. Jadi di Johor, anda perlu faham, nombor satu, bosku pengaruh dia makin merosot. Dia nak letak video berapa lagi, dia nak letak gambar berapa lagi, bosku pengaruh dia tak makin merosot. Nombor dua, formula lama, bahawa apabila berlaku banyak penjuru ianya memecahkan undi pembangkang, tidak benar. Kerana sekarang ada kumpulan fokus, ada kumpulan penyokong Barisan Nasional, ada kumpulan dan pembangkang dia pun berpecah, ada kumpulan penyokong Pakatan Harapan, ada kumpulan yang tegar dengan Perikatan Nasional, dan ada kumpulan yang tercari-cari alternatif. Ini dah fix, dah tetap. Cuma kita nak lihat sekarang di Johor berapa peratus yang tercari-cari alternatif. Dan jika peratusan dia tinggi, akan berlaku kejutan-kejutan buat Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Jadi jangan terbeli dengan persepsi. Sebaliknya, anda amat perlu balik mengundi dan didik orang supaya tak usah kisah berapa ramai yang duk bertanding. Keluar mengundi. Kalau di luar bandar, di luar daripada Johor, balik ke Johor, buang undi. Wajib datang buang undi. Pecah rekod jumlah yang turun mengundi di Johor. Ya. So itulah pencerahan saya hari ini. Dan jika anda ada soalan, saya akan luangkan sedikit masa anda boleh bertanya. Ya. Bermula sekarang. Ya. Ada apa-apa soalan? Laskar tu usah hirau lah. Okey. Sekejap lagi saya tahulah nak buat apa. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Boleh mula bertanya sekarang. Ya. Azam, pemimpin PHPN takut rakyat Malaysia tak takut. Ya, betul. Yahya Esa, kamu masuk bertandinglah baru boleh tahu power ke tidak. Itu hujah yang inilah. Saya tidak terlibat dalam kempen. Okey, bagi orang yang minta saya tadi turun ke Johor.
Ya, saya tidak terlibat dalam kempen. Memang Ibrahim Muhammad banyak laskar. Bila anda cerita kebenaran, laskar ni bontot dia panas. Ya, kita jangan hirau. Nanti saya tahu nak buat apa. Okey. Azam pasti PH kalah teruk. Kita tahu PH kalah teruk, dan kita tahu ada satu dua pemimpin PH tiba-tiba cerita besar, macam Guan Eng cerita besar berkenaan dengan kluster mahkamah, Lim Kit Siang cerita besar berkenaan dengan kluster mahkamah, tetapi yang akhirnya bersekongkol dengan kluster mahkamah menerusi MOU, yang akhirnya berbincang jajaran politik baru bersama kluster mahkamah adalah orang-orang Pakatan Harapan. Ya. Sampai hari ini pertimbangan ada untuk bentuk jajaran politik baru selepas pilihan raya umum. Jadi tak usah ceritalah mereka. Okay? Katakan sahaja PH takut PRU 15 sebab memang dah tahu PH teruk. Ya. Yahya Esa, Assalamualaikum. Ada apa kebaikan? Okeylah. Kemudian okay. Ini dah masuk ramalan-ramalan. Syukur-syukur BN menang lah. Itu ramalan lah. Saya tak akan terlibat dengan ramalan. Yop Yong, bosku gila follower, muka tebal tak tahu malu. Ini salah. Okay, ini salah. Sebab anda pergi ke Google, contoh anda lihat Twitter, anda pergi ke audit Twitter. Audit Twitter atau Twitter audit, saya lupa mana satu, adalah satu website sahih yang anda boleh cek nama setiap pemimpin dan lihat mereka akan buat analisis berapa peratus follower mereka adalah akaun palsu. Anda lihat banyak akaun palsu dalam Twitter Najib. Jadi anda lihat pula, anda pergi mana-mana posting Najib, anda lihat bawah tu banyak yang Najib banyak, ratus-ratus komen. Anda pergi satu-satu profil kalau rajin lah, atau pergi secara random ambil 10, kemudian anda buka profil tu, kemudian lihat mereka punya friends, anda scroll bawah, anda akan mula rasa profil-profil ni mencurigakan. Banyak laskar sama di sana. Dan jangan lupa, ini adalah pakar-pakar membela laskar-laskar cyber. Ya, masa Najib jadi Perdana Menteri, siap ada jabatan untuk bini dia, kemudian ada pendanaan untuk banyak laskar cyber. Jadi fikir-fikirkanlah ya. Nak kata dia banyak follower tu, itu satu kenyataan yang palsu. Louis Michael, Tuan RJ, pengikut Najib masih tidur. Nanti buku sejarah sekolah cucu-cucunya Najib, cucu tanya PM kenal ke? Ya. Hari ini Tun ada keluar satu kenyataan yang cukup menarik. Dia kata bukan saya sahaja yang sebut nama Najib, satu dunia yang kata Najib adalah saya baca terus lah. Okay. Satu dunia sebut Najib penjenayah dalam ucapan, dalam tulisan, dalam buku, dalam radio, dalam televisyen. Tepat kenyataan Tun. Tun dia selalu cakap ringkas tapi tepat. Ya. Terima kasih Amirul Abdullah, Belia Dahlia, dan link kepada live semalam saya akan letak di ruang tajuk lepas ni bersama artikel analisis yang saya cerita tadi. Analisis berkenaan bukti data yang menunjukkan pengaruh bosku menurun ni, yang itu saya akan letak di ruang tajuk lepas live ni. Jadi pastikan anda klik dan baca, ataupun wajib rujuk live semalam. Ini bahagian kedua ya. Dahlia Muhammad, betul, tempat saya pun tiada pejuang, so nak undi siapa? Ya. So PRN Johor ni, kita nak dapat rasa apakah tahap penerimaan rakyat terhadap alternatif, berapa ramai yang tercari-cari alternatif,
Dan ini bukannya petanda apakah yang akan berlaku pada PRU15. Ya, itu terkhilaf kalau anda rasa pilihan raya negeri menjadi tanda keputusan PRU15. Tidak. Okey. Hawa Halim, pejuang akan menang. Ini ramalan anda, insya-Allah, tapi saya tidak akan buat ramalan. Azam, PRU14, anak muda ingin tengok satu perubahan, malangnya satu penipuan yang amat besar dalam sejarah politik Malaysia berlaku. Betul. Si Jambul, Najib berkempen di Johor cuma cari simpati dari rakyat. Itu amat jelas. Okey. Lagi satu ya. Bila ada satu sensasi, anda dah sensasi, sama ada anda penjenayah ke, anda orang baik ke, tapi sensasi sudah jadi satu fenomena bosku. Jadi orang akan tetap bergambar, bersalam sebab anda sensasi. Tetapi adakah itu akan menjadi akan diterjemah sebagai satu undi bagi UMNO? Itu berbeza. Bosku, keputusan dua pilihan raya penting, PRK Cini dalam kubu kuat bosku dan juga PRN Melaka, menunjukkan fenomena bosku, sensasi bosku ni tidak diterjemahkan sebagai undi sokongan terhadap UMNO atau Barisan Nasional, malah sokongan terhadap Barisan Nasional menyusut. Ini hakikat. Ya. Jadi UMNO terdesak, tidak ada lain yang mereka boleh letak kat sana untuk timbulkan persepsi. Jadi mereka letak bosku, tak ada pilihan. Walaupun mereka tahu sebenarnya bosku tak bawa impak, tapi nak timbulkan persepsi. Begitu juga mereka letak sekarang ada banyak penjuru. Sebab rakyat masih mempunyai gaya fikiran lama. Lagi banyak penjuru, BN senang menang. Itu sudah tak terguna pakai lagi. Kalau ramai keluar mengundi kali ini, peratusan keluar mengundi tinggi, BN boleh jadi kena tamparan. Bukan buat kejutan, kena tamparan. Atan Tompok, setuju analisis. Ya, terima kasih Atan. Dan ini bukan hanya sekadar analisis, ini ada bukti sahih, bukti berdata yang anda tidak boleh pertikai. Itu yang rakyat kena faham. Ya. Ibrahim Muhammad, Zahid agungkan Najib dalam ceramah PRN Johor, tapi realitinya 22 penyamun kaki kencing. Zahid tak ada pilihan. Itu yang saya kata. Undi sensasi itu ada orang ramai, tidak semestinya diterjemahkan sebagai sokongan. Anda lihat Anwar pada tahun 1998 bila dia keluar, berlaku sensasi reformasi. Ramai yang menimbulkan persepsi bosku ni boleh tolak tepi. Itu memang orang benar-benar turun beratus-ratus, beribu-ribu nak pergi jumpa Anwar. Itu betul, memang jadi sensasi masa tu. Tapi itu tidak diterjemahkan sebagai undi kepada parti yang disokong oleh Anwar. Tidak. Lama-lama bila dia orang bentuk gabungan dan sebagainya pun gagal untuk bentuk kerajaan. Hanya bila Tun, tokoh negarawan, bawa sekumpulan masuk Pakatan Harapan, tiba-tiba Pakatan Harapan menang. Kalau tanpa Tun mereka gagal. Tapi kalau lihat kempen-kempen yang dibuat oleh Anwar dulu-dulu, beribu-ribu datang nak jumpa dia. Sensasi. Tapi itu tidak semestinya diterjemahkan sebagai undi yang boleh memenangkan Anwar dan parti dia. Ya. Syukur Yahya, bapa pejuang 0.2. Walaupun gelaran yang dilemparkan kepada insan yang bernama Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, sedarlah kamu bahawa ya tidak mahal harganya untuk bercakap baik dan tidak kecil kesan dari dosa-dosa yang datang. Ya, betul. Syukur, terima kasih, betul. Ya.
uh, Baik, ada saya rasa itu sahajalah. Okey. Okey. Laskar banyak masuk. Saya akan singkirkanlah sebentar lagi dan sekat. Ini memang diorang datang sini untuk kena tendang lah. Okey. Jadi pastikan anda share ramai-ramai. Ya. Pastikan anda share ramai-ramai. Dan jangan lupa tonton live semalam bahagian pertama. Dan bahagian ni juga akan diulang siar di dalam YouTube Reggae J Siri Taudin malam ni pada pukul 9. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.